Okey, Pak Su. Okey. Apa khabar Pak Su? Baik. Okey, so Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mm-mm. Pak Su, kita mulakan dengan Ummul Furqan Al-Fatihah. Okey, Bismillahirrahmanirrahim. Ini merupakan sesi supervision kita yang keempat lah Pak Su. So sebelum ni Pak Su berkongsi tentang perkembangan sesi, pengalaman dan juga proses pengurusan praktikal Pak Su lah. So pada kali ini kita akan lakukan perkara yang sama, cuma kita akan memberi fokus kepada kes yang khusus yang mungkin kita boleh lihat apakah penambahbaikan yang boleh kita lakukan dan kita belajar bersama-sama lah di sini Pak Su. Saya akan bertindak sebagai supervisor Pak Su sekali lagi dan kita akan lihat proses perkembangan ini secara bersama. Okey Pak Su? Boleh. So sepanjang minggu ini Pak Su, bagaimana dengan proses sesi kaunseling yang Pak Su lakukan? So dia tak ingat saya ni minggu-minggu yang terakhir kan. So dari segi musim faham tak ada, cuma ada satu beberapa sesi yang saya perlu habiskan. Cuma ada satu sesi saya tengok ada seorang klien ni ada masalah sikit. Saya nak tackle dia macam mana, sebab dia bercerita masalah tapi dia tak tahu macam mana nak selesaikan. Itu yang menjadinya. So dia berkongsi masalah tapi dia tak tahu macam mana dia nak selesaikan. Waktu saya ceritakan klien tersebut, nama dia Sufian. Dia pelajar tahun 2. Pelajar tahun 2 ambil bachelor perhutanan. So dia dulu diploma di perhutanan juga, dia masuk bachelor hutan. So dia memang minat, antara salah satu minat dia wildlife. Pada tahun 2, pada semester kedua, dia sepatutnya pergi ke minor dah. Kalau ada dalam bachelor fakulti hutan, ada pergi minor. Okey, pada tahun kedua pengajian, Sufian akan pilih minor lah. Minor dia antara ada 3 tak selesai. Iaitu wildlife, pengurusan hutan dengan perhutanan bandar. So sebenarnya dia nak pergi wildlife. Wildlife ni macam lebih pada minat dia lah. Maksudnya tentang haiwan-haiwan dalam hutan, semua dia suka tengok keadaan dalam hutan tersebut. Apa yang saya tengok daripada cerita dia lah. Cuma waktu tersebut dia terlupa untuk isi dokumen dekat WhatsApp group. Dia jarang buka WhatsApp group. So apa yang berlaku, dia dah penuh, yang wildlife tu dah penuh. Kota untuk wildlife cuma tinggal perhutanan bandar. So dia isi perhutanan bandar dulu. So dia rasa mood dia rasa down sangat. Waktu tu lah itu. So waktu sesi pertama, apa yang saya buat, kita buat bidding report je lah. Dia cerita sikit masalah dia. Sesi 2 kita fokus kepada apa yang isu dia nak bawa, itu bidang tersebut. So dia kata lepas daripada sesi pertama tu kita bincang sedikit, sesi minggu kedua tu masih juga rasa yang sama, dia macam tak ada perubahan. Rasa yang dimaksudkan tu apa maksudnya? Mood dia tu. Dia efek pada belajar dia. Tambah lagi minggu ke-12 ke-13 dia rasa, saya buat sesi pada minggu 11, 12, maksudnya ke-12 tu dia mood dia lain sikit, dia masih sama momentum. Maksudnya dia tak nak belajar sangat, dia macam mikirkan benda tu. Sebab itu yang target dia selama-lama ni, daripada diploma dulu nak pergi kebakaran pada bilang wildlife. Jadi kalau boleh saya buat rumusan kecil di situ. Mula-mula Sufian dia tahun kedua pengajian dia dah mula kena pilih minor dia kan. Jadi kebetulan Sufian dia minat pula dengan wildlife. Tapi disebabkan dia ada kesilapan teknikal, dia tak perasan pengisian borang dan sebagainya, dan dia pun jarang buka WhatsApp pada ketika itu. Jadi kota bagi wildlife tu dah tutup dah, habis. Yang tinggal adalah perbandaran. Jadi bila dia perhutanan bandar. Jadi dia seolah-olah terpaksa mengambil perhutanan bandar itu, membuatkan mood dia terganggu. Begitu. Okey. So daripada sesi pertama Pak Su cuba buat repo. Kemudian sesi yang kedua Pak Su cuba untuk bincangkan permasalahan yang berlaku. Tetapi di situ mood Sufian masih lagi terganggu. Macam tu kan maksudnya? Yes, dia masih terganggu lah sebab
Waktu sesi kedua dia rasa dia tak boleh cool down lagi dengan dia masih terngiang-ngiang benda tu lah. Maksudnya terbawa-bawa lagi. Dia macam loss of motivation lah. Maksudnya apa dia dah harap tu tak dapat capai. Lepas tu sesi kedua kita cubalah bagi rumah ada tak cara lain untuk pergi masuk jumpa lecture WhatsApp dia ke macam mana. Dia kata dia tak nak sebab takut mengganggu kawan-kawan dia nanti yang telah memilih. So menurut Pak Su, pada sesi kedua tu Pak Su dah mencadangkan alternatif tindakan. Dia bukan dia tengok apa yang boleh dilakukan oleh pensyarah. Saya tanyalah apa yang dia nampak pensyarah boleh lakukan. So dia jawab mungkin boleh bincang, tapi dia rasa berbincang ke dia rasa benda tu macam tak wajar lah, sebab mungkin dalam lecture selalu tak akan terima contohnya. Dia buat pemikiran macam tu. Okey. So Pak Su sendiri bila Sufian beranggapan bahawa pensyarah mungkin tak nak dengar apa yang dia katakan kan, dan dia pun tak nak mengganggu kawan kan. So Pak Su pada ketika itu bagaimana, apa pendekatan yang Pak Su gunakan? Waktu tu saya guna person centered je untuk dengar luahan perasaan. Sesi pertama, kedua tu cuma banyak guna reflection lah. Reflection apa yang dah nampak. Lepas tu tengok pun pada tahap tu saya tanya di hujungnya ada tak kaedah-kaedah lain yang boleh difikirkan. Tu. So pada teologi tak ada kelegaan. Pada sesi kedua dia tak timbul kelegaan. Apabila tak timbul kelegaan, saya risau sesi ketiga nanti. Dia tak dapat untuk tenangkan diri dia, tak dapat apa jawapan dia nak. Okey, jadi sebelum Pak Su pergi ke sesi ketiga tadi tu kan, mungkin yang akan datang kan. So sekarang baru sesi kedua kan. Jadi sesi kedua ni walaupun Pak Su cuba beri pandangan di hujung sesi itu tadi kan, melihat kepada apa yang pensyarah boleh bantu dia, tapi nampak macam dia tidak melegakan. Pak Su kata tadi nampak macam klien tu tak rasa lega. Dia rasa dia tak akan ambil tindakan pada pensyarah kot. Dia kata dia tak nak ganggu kawan-kawan dia. Sebab kawan dia isi awal. Dia lambat sebenarnya. So seolah-olah ini silap saya. So kenapa saya nak libatkan pensyarah dan juga kawan-kawan dia pula macam tu. Tapi itulah saya tengok apa. Saya tanyalah soalannya apa yang nampak yang dia boleh tengok daripada perspektif perhutanan bandar. Ada juga saya tahu, tapi dah di hujung sesi lah. So dia nampaklah hutan bandar ni lebih pada hutan, pergi bandar-bandar lebih pada landscape hutan lah. Tapi dia tak minat benda tu. Dia suka pergi hutan. Sebab nature dia ni suka ke hutan. Sebab kalau pergi hutan bandar memang tak akan masuk hutan sangat dah. Jadi dia berfikiran kalau ambil hutan bandar dia dah tak masuk hutan sangat. Tapi kalau dia wild dia masuk hutan lah. Dia suka benda tu. Dia suka. So itulah. Itulah sekarang ni yang untuk sesi ketiga ni apa yang saya perlu buat. Itu saya tengah fikir sekarang ni, apa treatment plan. Maksudnya treatment plan untuk dia mungkin yang boleh diguna pakai. Okey. So sesi 1, sesi 2 dah berlangsung, sesi ketiga Pak Su tengah terfikir apa benda yang Pak Su nak lakukan kepada dia kan. Jadi sesi untuk sesi berikutnya Pak Su sebelum ni ada menggunakan apa-apa alat ukur psikologi? Sekarang tak ada. Belum okey. So jadi saya fikir kan untuk sesi yang ketiga ni, yang berikutnya kan, bagus juga kalau Pak Su dapat meneroka klien dengan menggunakan instrumen psikologi. Kenapa? Sebab instrumen psikologi dapat memaparkan data ataupun statistik kan, bukanlah statistik tapi maklumat terperinci tentang diri klien dari segi personality dan juga mungkin kesesuaian pekerjaan yang suit dengan personality kan. Jadi bila klien nampak kan di depan mata dia nampak ada satu perkara yang boleh mengukur minat dan kecenderungan dia, mungkin ini dapat membantu klien membuat keputusan di masa akan datang dengan lebih baik. Jadi Encik Zaim maksudnya apa lebih pada personality kejaya ke personality diri dia sendiri? Okey, bagus soalan tu. Kita boleh mulakan juga dengan pertama meneroka potensi diri dia dengan personality, jenis personality, inventory jenis personality lah kan. So sebagai contoh inventory personality CD sebagai contoh kan. Jadi dekat situ kita akan nampak
kekuatan dia secara peribadi dia tu kan. Kemudian selepas daripada itu mungkin kita boleh juga menggunakan personality ataupun inventory minat kejayaan sidik. Itu salah satu daripada contoh juga. Jadi selepas mengetahui ciri peribadi klien itu tadi, Safwan tadi kan, maka kita Sufian tadi, maka kita akan dapat kenal pasti dan bantu dia dari segi kerjaya pula. Pak Su rasa benda tu akan membantu? Mungkin pelbagai instrumen lah, maksudnya bukan satu je lah maksudnya. Iya. Maksudnya dua. Tapi tengok keadaan klien juga pada ketika itu yang mana sesuai. So maksud saya kesediaan dia kan. Kadang-kadang bila ada keadaan klien, bila jawab satu inventory pun dia rasa dia dah letih dah kan. Kemudian nak jawab lagi yang berikutnya dia rasa letih. Jadi pada ketika itu Pak Su tengok kesesuaian energi klien, kesediaan klien, dan kalau klien fikir ataupun Pak Su lihat dia ready untuk satu saja ada ukur, so saya fikir inventory minat kejayaan lebih membantu dia nanti. So selepas daripada ulasan daripada inventory minat kejayaan tu, kita dah tu apa yang proses terusnya, yang proses maksudnya kita perlu tahu ke satu-satu lah track personality. Yeah, of course. So bila kita dah tahu dah minat kejaya seseorang klien itu kan, jadi sekurang-kurangnya Pak Su boleh menampakkan kod tu, padanan kod. So dengan padanan kod ini nanti klien akan lebih terbuka pandangan dia. Dan saya suka menggunakan maklumat yang ada daripada inventory ini, dan saya akan bantu klien untuk mencari informasi kerjaya yang satu dia minat lah, kemudian yang hampir kepada minat dia tu. Dan jadi dia lebih banyak option instead of dia lihat wildlife kan, dan dia pula tak berapa suka dengan perputaran bandar kan. Jadi mungkin ada kerjaya lain yang mungkin boleh kita paparkan secara bersama. Dia cari information sikit, Pak Su pun cari information sikit. Jadi kita tengok kesesuaian kod ni tadi dengan apa option kerjaya lain yang mungkin nanti akan membuka fikiran dia. Mungkin yang saya rasa tengok mungkin nampak peserta kejayaan ni, saya tengok IMKS lah. Untuk minat kejayaan sidik tu lah, dia ada pelbagai track yang boleh tengok balik. Betul. Tak sisi pada rasa dia ada benda-benda lain kan. Betul. Itu nanti boleh pergi go kepada item atau construct lah yang ada dekat dalam tu kan. Okay. Boleh. So itu satu pendekatan yang mungkin nanti boleh digunakan pada sesi ketiga nanti. So Pak Su, berikutnya bila saya tengok Pak Su menceritakan tentang keadaan klien tadi kan, nampak Pak Su agak struggle untuk convince klien ni kan. Dan Pak Su pun terfikir-fikir dan ada sedikit kebimbangan bila sesi berikut ni nak bantu apa. Dan nampak seolah-olah Pak Su betul-betul memberi perhatian kepada klien ini kan. Jadi Pak Su rasa apa cabaran bila klien tu kelihatan seperti tak ada mood lagi dalam sesi yang kedua kan. Sebab risaunya dia, sebab pertama saya risau sebab dia GPA dia tinggi. Dia dapat 3.75 GPA dia mention di tahun 2 3.75. Bila dia mood tu berubah dan musim minggu 14 ni ialah final assignment. Bila kita nak bantu pelajar supaya dia maintain prestasi dia, mungkin dapat bukan saya expectation saya, mungkin kita nak bantu dia maintain the result. So kesian lah untuk bila mood dia kurang. So apa yang boleh saya motivate dia ataupun kita letakkan set. Saya rasa waktu tu saya nak tengok set goal dia lah. Nampak apa yang boleh dicelitkan dia supaya dia motivasi dia boleh meningkat daripada mungkin 5 sekarang, mungkin 8, mungkin 7, cukup tinggi lah. Itu yang kepentingan sebab dia ada efek nanti pada final exam, ujian dia. Nanti last lah bila tengok pada semester ini nanti exam dia akan result dia turun. Jatuh. Tapi itu dah kita tanggungjawab kita. Saya tak ada counter transparent, cuma kerisauan dia untuk maintainkan dia result tu je. So tak adalah kebimbangan Pak Su ni counter transparent lah. Tak ada counter transparent. Lebih kepada Pak Su punya kerisauan tengok dia sebab kita tengok budak 3.75, budak 4 lapis yang aktif, lepas tu pointer okey, rajin. Tapi dia oleh kerana mood ni efek pada final exam dia. So turun result. So ini dia akan
Kita cuba elak lah, kita cuba elak untuk dia untuk lost motivation tu. Okey, ada ke pengalaman sebelum ni yang Pak Su pernah hadapi kan, which is ada klien yang Pak Su tak berjaya bantu untuk naikkan dia punya result, jadi Pak Su rasa Pak Su takut untuk tak berjaya sekali lagi untuk klien yang ini ke? Sebenarnya klien ni waktu diploma pernah ada sesi dengan saya. Okey. Dia sebenarnya pointer dia waktu first sem 1.9. Masih waktu first sem sebab dia memang ada case dulu, dia kan macam kena bully, dia terpendam perasaan. Lepas tu balik rumah dia tak betul belajar. So pada tahun semester 2 dia buat perubahan. Saya kenal lah klien ni kan. Semester 2 dia naik pointer dia. Okey. Walaupun 31 satu 33 ke 31 Berlaku peningkatan. Lepas sesi tu kan. Lepas tu saya tak buat sesi dah, okey dah, saya ingat dah okey. Lepas tu dia ambil semester seterusnya dia jatuh. 2.9. Semester berapa 1, 2, semester 3 jatuh. So 4 dia sesi dengan saya balik. So saya faham lah mood dia macam mana. Ada sesi macam tu. Itu saja. Sebab saya tahu latar belakang dia sebelum ni. Okey, kalau macam tu kan, maknanya Pak Su pernah dalam situasi kan berjaya membantu dia melonjakkan result akademik dia kan. So kalau Pak Su boleh ingat kembali kan, pada ketika itu apa kekuatan yang ada pada diri Pak Su kan sampai berjaya membantu dia. Result dia naik daripada 1.9 kepada 3 point lebih, itu satu benda yang pencapaian yang sangat tinggi lah. Dia bukan saya lah, dia yang bantu dia sebab dia waktu tu dia tahu result dia rendah. Dia ada motivation untuk naik. Itu menyebabkan dia cuba usaha, itu je. Okey, apa teknik yang Pak Su gunakan untuk mendorong daripada ketika itu? Mungkin kita boleh gunakan untuk sesi akan datang. Dia salah satu saya gunakan timeline lah. Timeline tu untuk dia tengok daripada zaman diploma dia, degree 5 tahun, 10-15 sampai umur dia ni apa dia nak. Okey. Dan timeline tu menyebabkan dia terikat. Sebab dalam timeline tu dia kata nak pergi wildlife. Itulah sebabnya dia rasa di situ. Saya tak ingat lah sesi dia ingatkan saya balik. Dari situ. So sebab di dalam timeline tu ada wildlife tu, dia nak jadi pakar tu. Dia cerita nak jadi lecturer. Dia bicara pada ujung tu lah, sebab dia memang minat. Tu dia dapat usaha motivation. Cuma kita dah kenal sebab ada sebelum ni ada sesi. So kita tak nak benda tu berlaku lagi, tiba-tiba jatuh drop. Itu je lah sebenarnya. So timeline tu kalau mungkin nak timeline boleh juga sebenarnya kan. Itu cara satu kaedah yang lain lah. Saya tengok timeline ni pada sesi yang lalu dapat menaikkan semangat dia kan, daripada 1.9 kepada 3 point something kan. Itu satu pencapaian perubahan yang agak tinggi. So pendekatan timeline itu pada sesi yang lepas kelihatan berjaya kan? Dan kalau Pak Su perasan tadi, Pak Su kata dengan timeline ni dia set dia nak jadi wildlife kan. Tapi Pak Su sebut juga timeline berikutnya, which is dia pun nak jadi pensyarah. Okay, so mungkin timeline ini walaupun emosi dia terganggu pada ketika ini atas kesilapan pada diri dia yang mungkin dia rasa dia terlepas peluang tersebut, jadi mungkin timeline ini boleh dibincangkan kembali dan memberikan dia semangat yang baru. So saya fikir di situ ada satu kekuatan yang ada pada diri Pak Su. Pak Su tahu dia punya semangat atau motivasi yang lepas dan mungkin boleh dibawa ke sesi akan datang. Mungkin boleh cuba balik, kita bincang dulu dengan dia. Saya boleh buat tu, tapi saya belum bincang tu adakah dia nak bersetuju buat time lain tu balik. Tapi kaedah itu cadang tu mungkin saya setuju lah. Untuk nampak salah satu skill yang boleh. Tapi saya tengok pada persetujuan klien lah nanti. Sebab mungkin kita tak tahu keadaan klien waktu datang sesi ketiga tu macam mana. Setakat sesi kedua tu mood klien tu, kalau Pak Su nak rate tu, 1 sangat tidak ada motivasi, 10 sangat termotivasi, dia dekat mana? Mood dia masih maintain daripada macam mood lah. Mungkin dia rasa dia boleh buat assignment apa semua. Saya rasa 5. Cuma
dia bukan dah daripada macam bersungguh lagi lah. Tapi Masih dia tak maintain. lah jatuh. Dia masih buat kerja dia masih buat satu kerja. Cuma nanti mood dia nanti kita risau, dia tak akan fokus untuk study ke apa ke macam tu. Okay, good. Jadi tak ada simptom-simptom Pak Su dah tengok lah dia punya MSc, Mental State Examination dia. Tak ada masalah. Dia boleh function dengan macam biasa je lah, biasa. Okay, cuma itulah motivation tu, effect jugalah. Ada dia motivation ni kalau kita tak boleh control, bagi saya lah, dia akan mengganggu prestasi. Ya, saya setuju. Itulah. Okay, so mungkin resolusi yang kita bawa dalam perbincangan ni mungkin kita boleh cadangkan pada sesi yang akan datang kita boleh memperkenalkan alat instrumen psikologi yang bersesuaian untuk digunakan. Salah satu tadi kita cadangkan kita dahulukan MKS. Kemudian Pak Su juga akan bawa kembali timeline tadi tu untuk boost balik motivation dia atau kita replan balik kan. Asalkan nampak kemajuan dia nak mengarah kepada kerjaya sebagai seorang pensyarah kan. Jadi mungkin di situ ada informasi kerjaya yang boleh dibekalkan kepada klien untuk memberi perspektif yang lebih luas tentang kerjaya dalam perhutanan sendiri kan. Saya pun nampak begitulah. Cik Rahim nanti saya setuju jugalah. Kita cuba yang kaedah Cik Rahim buat ni tu. Mungkin yang tadi saya cuba bincang untuk timeline balik. Untuk mungkin sampai cari akal dia daripada dua kaedah tersebut. Okay, so 1 to 10, how you rate your readiness untuk conduct next session with this client? Saya rasa 8 lah, tinggi. Good. Yang 2 tu terpulang pada klien. Okay, so Pak Su saya gembira dengan perkongsian pada sore ini kan, dan saya nampak perkembangan dalam proses sesi itu sendiri, kemudian bonding yang ada kan. Jadi saya harap di masa akan datang untuk sesi berikutnya Pak Su dapat mengendalikan sesi ini dengan lebih baik, dan saya percaya throughout the session sepanjang proses counselling dengan klien akan mencapai goals yang ditetapkan. Okey, terima kasih. Jadi mana bantuan diberikan? Sama-sama. Kita jumpa lagi nanti. Boleh. Terima kasih. Assalamualaikum.